Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, slide ini saya akan bercerita tentang kemahiran sosial di tempat awam. Okey, tempat awam ni salah satunya adalah pasaraya. Jadi saya nak breakdown kan apa maksud kemahiran sosial di tempat awam. Kemahiran ni maksudnya ialah kebolehan atau kepandaian dalam melakukan sesuatu. Sosial pula bermaksud segala hal yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat ni macam manusia yang tinggal sama-sama dan berinteraksi sesama sendiri. Di tempat awam pula ialah tempat yang boleh digunakan oleh orang ramai macam pasar, pejabat pos, bank, taman permainan dan perpustakaan. Jadi, kemahiran sosial di tempat awam ni bermaksud kebolehan berinteraksi dengan masyarakat di tempat yang boleh digunakan oleh orang ramai. Contohnya macam kat pasar kan. Kat pasar, kita pergi kat pasar untuk membeli barang keperluan. Jadi, kita kena berinteraksi dengan orang yang dekat pasar. Macam mana nak beli barang, macam mana nak bayar, macam mana nak ambil barang yang kat tempat tinggi. So, kita kena belajar interaksi dekat situ. Untuk pejabat pos, kita kena tahu macam mana nak post barang. Kita tak tahu seorang-seorang. So, kita kena tanya orang yang kat dalam tu. Dia yang tolong uruskanlah untuk kita. Macam bank, macam mana kita nak buka akaun, macam mana kita nak masukkan duit. Untuk kali pertama memang kita tak tahu. Tapi dah lama-lama kita boleh belajar sendiri. Kat taman permainan, lepas tu kat perpustakaan. Taman permainan ni untuk kita beriadah, berekreasi. Jadi, itu tempat awam lah, tempat yang semua orang boleh guna. Pasar, pejabat pos, bank, taman permainan memang semua orang boleh guna. Perpustakaan pun boleh guna juga sebab perpustakaan ni untuk kita belajar, berbincang, discuss pasal presentation, mesyuarat ke apa. Boleh buat kat perpustakaan juga. Baca buku. Okay, seterusnya. Okay, contoh tempat awam yang saya nak tekan kat dalam slide ini ialah pasaraya. Okay, pasaraya ialah sejenis kedai layan diri serba neka yang menawarkan beraneka produk makanan, produk bukan makanan dan keperluan rumah. Contohnya ialah macam daging dan susu, makanan yang bertin atau makanan yang berbungkus, barang-barang keperluan untuk membersihkan rumah, barang-barang kosmetik pun ada juga dekat pasaraya. Macam bekalan makanan haiwan, kucing dan anjing pun ada juga. Lepas tu pakaian. Kemudian ada juga rokok dan alkohol. Tapi rokok dan alkohol ni untuk orang Muslim sepatutnya tak boleh beli. Kita jangan beli rokok dan alkohol. Tapi rokok dan alkohol ni memang ada dekat dalam pasar. Okay, keadaan di pasaraya. Okay, kalau kita tengok kat sini, ada yang membeli. Yang membeli kat sini ada yang beratur. Macam ni beratur kan. Ada yang mengira. Mengira ni biasanya cashier. Kita panggil dia sebagai cashier. Bahasa Melayunya juruang. Bahasa Melayu dia juruang. Ada yang pilih saiz baju. Kalau kat tempat bahagian pakaian. Ada yang macam tunjukkan baju. Tunjukkan barang. Ada yang menolak. Yang ni troli. Dia letak barang dalam troli. Ada yang memerhati. Yang memerhati ni biasanya pengawal keselamatan. Ada yang boleh juga memilih. Tak ada masalah. Ada banyaklah perkara yang kita boleh tengok dekat pasaraya ni. Ramai. Tempat awam kan, semua orang boleh masuk. Okey, kemudahan. Apa kemudahan yang ada di pasaraya? Okey, kemudahan yang ada di pasaraya ialah troli dan bakul. Troli ni biasanya kita guna untuk bawa barang-barang yang besar, yang berat, yang kita tak boleh bawa dengan dua belah tangan kita. Bakul pun sama, tapi bakul ni dalam skala yang kecil lah. Biasanya troli dalam kedai yang besar sikit. Okey, kalau macam gambar ni ialah gambar sistem tiket beratur. Maksudnya gambar ni macam kalau kita pergi mall, kan ada tempat letak kereta kan. Kita kena bayar kereta tu. Ada parking yang berbayar, ada parking yang tak berbayar. Yang ini untuk parking yang berbayar. Kita akan bayar kat sini sebelum kita keluar. Yang ini adalah pengimbas harga barang. Kalau kita tak tahu, contohlah kita ada barang kita berminat tapi kita tak tahu nak harga dia berapa. Jadi kita imbaskan dekat sini, kat mesin sini. Biasa kat TF ada. Eskalator ni biasanya ada dekat mall-mall yang besar. Surau pun ada dekat City Mall, IOI pun ada juga. Ni Tesco, ini parking. Biasanya pasaraya ni dia menyediakan parking. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar.
Apa yang patut kita lakukan ketika di pasaraya atau ketika membeli belah? Apa adab yang kita perlu ikut? Okey. Adab semasa mencuba pakaian. Okey. Bilik persalinan yang masih ditutup dengan kain langsir menandakan terdapat pelanggan lain yang sedang menggunakan bilik tersebut. Jadi, sila tunggu di luar tanpa masuk melulu. Maksudnya kat sini ialah kadang-kadang kat dalam pasaraya ada pasaraya yang menjual pakaian. Pasaraya yang menjual pakaian ni akan ada satu bilik persalinan. Dalam bilik persalinan ni kita akan kita tak tahu ada orang ke tak ada orang ke sebab dia akan tertutup kan. Kalau dia tertutup, kita macam kena ketuk dulu. Ada siapa-siapa tak kat dalam? Tanya ada siapa-siapa tak kat dalam. Kalau tak ada, kita bolehlah masuk. Tapi kalau ada orang kat dalam bilik persalinan tu, kita kena tunggu dulu sebelum orang yang dalam bilik persalinan tu selesai. Contohlah, tapi jangan masuk melulu. Okey, dilarang makan atau minum semasa membeli belah. Okey, perbuatan makan dan minum ini boleh mengakibatkan kekotoran kepada barangan tersebut. Bila barang tu kotor, orang luar yang lain yang baru masuk, orang tak nak beli dah barang tu. Jadi tauke tu nanti rugilah. Kesian kat dia macam tu. Okey, semasa dalam pasaraya, jangan sentuh bahan mentah dengan kerap. Jangan sentuh bahan mentah dengan kerap. Lepas tu, kembalikan bahan yang telah diambil ke tempat asalnya semula sekiranya tidak diperlukan. Jangan menyentuh bahan mentah dengan kerap ni maksudnya kalau macam kita tengok dalam pasaraya tu ada jual ayam, ada jual bahan-bahan mentah lah, ikan ke, sotong ke. Kalau kita rasa kita tak nak beli, jangan sentuh. Melainkan kalau awak betul-betul nak beli, awak sentuh. Okey. Lepas tu kalau kembalikan bahan yang telah diambil ke tempat asalnya sekiranya tak diperlukan. Contoh, mencuba sampel makanan. Okey, kita boleh cuba sampel makanan yang telah diberi. Tapi kalau boleh seorang pelanggan cuba sekali sahaja. Sekiranya kita tak berniat untuk membeli, elakkan cuba makanan tanpa bertimbang rasa. Maksudnya janganlah makan 2-3 kali. Adab semasa menunggu giliran di kaunter pembayaran. Okey, kalau anda nampak orang beratur, kena berbaris kat hujung belakang barisan. Dan jangan potong barisan. Lepas tu kalau contohlah anda beli barang macam aiskrim kan cepat cair kan. Walaupun aiskrim tu cepat cair, jangan buka makanan tu atau barangan yang barangan tu sebelum selesai pembayaran. Okey, dilarang mengambil gambar. Ada setengah kedai, dia macam melarang para pengunjung yang datang kedai dia tu ambil gambar dalam kedai. Tapi kalau nak juga ambil gambar dalam kedai, boleh. Tapi kena minta izin pekerja dulu. Okey, apa panggilan yang sesuai kat pasaraya atau ketika membeli belah? Panggilan ni banyak bergantung kepada keadaan fizikal seseorang, terutamanya pada bahagian muka. Kita juga boleh tengok pada fizikal dia, badan dia, tua sikit, muda sikit. Kalau macam pekerja kat pasaraya, nampak macam orang muda, kita boleh panggil dia sebagai akak ke abang. Akak, macam mana ya nak ambil barang ni? Akak, macam itulah. Kita kena cakap, kita kena panggil dengan panggilan yang betul, dengan intonasi suara yang betul. Bagi yang dewasa pula boleh panggil sebagai adik. Contohlah mak ayah kita kan, kadang dia panggil pekerja kat pasaraya tu, adik macam mana ya nak cari barang ni? Contohlah. Lepas tu kalau kita nampak pergi pasaraya kecil-kecil yang kedai runcit apa semua tu, kita boleh panggil uncle ke, aunty ke, pakcik ke, makcik ke atau acik. Tak ada masalah, boleh je. Asal orang rasa selesa dengan kita. Secara umumnya kita boleh panggil cik atau encik. Okey, tapi yang penting jangan panggil dengan panggilan yang tidak sopan seperti weh, orang tua, oi. Jangan panggil macam tu. Contohnya macam, weh, mana aku nak dapat barang ni? Macam tak sopan lah kalau cakap macam tu. Lagilah kalau guna orang tua. Orang tua, kat mana aku nak dapat barang ni? Macam tu jangan buat. Oi, oi. Main oi, oi. Lepas tu kita yang dengar ni pun rasa macam sakit telinga kan. Jadi, kalau kita nak orang lain hormat kita, kita kena hormat orang dulu. Kita boleh hormat orang lain dengan menggunakan perkataan dan panggilan sesuai, intonasi nada suara yang sesuai. Okey. Contohnya,
Okey, kalau kita nak minta tolong kan, kita buat permintaan secara sopan. Lepas tu kita balas ucapan dengan cara sopan. Lepas tu kita jangan lupa berikan ucapan penghargaan seperti terima kasih. Contoh dia. Okay, contoh kat sini kan, kita tengok situasi ni, ini orang awam. Dia tanya Amir, Amir kamu hendak ke mana? Okay, saya hendak pergi ke pasar raya. Ni sopan lah kan. Tu dia ikut dengan bapak dia pergi pasar raya. Okay. Pergi ke pasar raya. Naik bas. Ini kira orang awam lah, kita panggil je. Macam ni dia tak ada panggilan kan, kita apa. Okey ni. Cik, di mana saya boleh dapatkan pensel warna? Okey, di sebelah sana. Lepas berbualan ni, terima kasih. Jangan lupakan ucapan penghargaan. Contohlah kalau ada barang kat tempat tinggi kan. Cik, macam mana saya nak ambil barang kat tempat tinggi? Nanti dia tolonglah ambilkan. Lepas dia tolong ambilkan, kita cakaplah terima kasih. Jangan lupa perkataan meminta tolong lah. Macam, cik boleh tak saya nak ambil ni? Boleh tak saya nak minta tolong ambil barang sekian-sekian? Lepas dia tolong ambilkan, jangan lupa cakap terima kasih. Okay. Ini bersama dengan juruwang. Lepas kita bayar, dia dah tolong kita uruskan pembukusan, pembayaran. Jadi kita cakaplah terima kasih. Jangan lupakan penghargaan. Kita panggil dia cik. Boleh panggil dia dengan panggilan cik. Okay. Yang ini kat ibu kita. Kat mana-mana situasi ada kat sini. Kadang-kadang ibu kita beli banyak barang kan. Jadi kita kenalah tolong. Okay. Tolong masukkan barang. Tolong angkatkan barang. Lepas tu ibu pula berbalas ucapan dengan cakap terima kasih. Kita balaslah sama-sama. Itu sahaja. Terima kasih.